Selamat pagi dan salam sejahtera cikgu ucapkan kepada murid-murid sekalian. Selamat belajar semula bersama cikgu di dalam kelas PDPR. Cikgu harapkan murid-murid semua dalam keadaan yang sehat sejahtera di samping keluarga. Baiklah murid-murid, pada hari ini cikgu akan mengajar kemahiran menulis. Tajuk kita pada hari ini adalah bercuti di Bukit Larut. Sebelum itu, cikgu minta murid-murid agar dapat membuka buku teks masing-masing muka surat 9. Cikgu minta murid-murid agar dapat mendengar dengan teliti bacaan teks yang akan cikgu sampaikan sebentar lagi. Pada cuti sekolah yang lalu, ayah telah membawa kami sekeluarga ke Bukit Larut, Taiping, Perak. Pengalaman kami menaiki jeep ke puncak Bukit Larut sangat menyeronokkan. Udara di Bukit Larut sungguh nyaman. Angin bertiup sepoi-sepoi bahasa. Bunyi deruan air dari celah-celah batu sungguh menyegarkan. Saya, ibu dan kakak tertarik akan bunga dan tumbuh-tumbuhan. Ayah, abang dan adik pula gembira menyeberangi titik gantung di situ. Kami tinggalkan Bukit Larut dengan pelbagai kenangan. Kami akan ke sana lagi pada masa akan datang. Okay, baiklah murid-murid. Tadi kamu sudah mendengar bacaan teks bertajuk Bercuti di Bukit Larut. Okey. Mari kita tengok petikan teks itu tadi. Okey. Murid-murid dapat lihat angin bertiup sepoi-sepoi bahasa. Maksudnya angin bertiup dengan lembut. Okey. Perlahan maksudnya. Okey. Bunyi deruan air dari celah-celah batu sungguh menyegarkan. Maksudnya bunyi air daripada celah-celah batu ini sungguh mengasyikkan dan menenangkan jiwa mereka. Titik gantung. Titik itu bermaksud jambatan kecil. Okey. Okey, itu adalah cerita di mana keluarga mereka telah bercuti di Bukit Larut. Baiklah, pada hari ini, sukacitanya cikgu ingin ajar dan tunjukkan cara menulis perkataan, ataupun kita mula dengan huruf dahulu, cara bagaimana murid menulis huruf di dalam buku latihan dengan cara yang betul. Di sini terdapat beberapa huruf. Cikgu ingin tunjukkan, ini huruf E. Pastikan murid menulis di atas garisan. Dan bukannya di atas garisan, di tengah garisan. Manakala bagi huruf yang mempunyai kaki ataupun ekor seperti G, pastikan kakinya ke bawah garisan. Dan ini contoh cara menulis huruf P. Q, ini ialah I besar dan ini ialah I kecil. Kadang-kadang murid menulis I, titik itu tidak kelihatan. Jadi seolah-olah murid menulis huruf L. Ini pula huruf T, T kecil. Dan ini huruf T besar. Murid-murid kena tahu cara membezakan penulisan huruf besar dan juga huruf kecil. Baiklah, tugasan pada hari ini. Ini sahaja yang murid perlu lakukan.
teks di dalam buku teks itu tidak perlu salin. Murid hanya perlu menulis perenggan di bawah. Okey, keluarkan buku aktiviti muka surat 12. Okey. Terdapat 2 perenggan di sini. Okey, tugasan murid pada hari ini senang sahaja, iaitu menulis semula perenggan di bawah dengan menggunakan tulisan yang kemas dan jelas. Okey. Contohnya perenggan yang pertama, Encik Fauzi dan anak-anaknya suka bermain catur. Itu kegiatan utama mereka pada masa lapang. Mereka mengisi masa lapang dengan aktiviti yang berfaedah. Jadi di sana telah disediakan garisan, maka murid perlulah menyalin semula teks tersebut, okey, dengan kemas. Okey, contohnya Encik Fauzi dan anaknya suka bermain catur. Okey, cikgu harap murid-murid dapat menulis dengan kemas dan teratur. Okey, pastikan jika dalam teks itu ditulis huruf besar, maka murid kena tulis semula dengan menggunakan huruf besar. Okey, kita baca pula perenggan yang kedua. Dahlia dan kakaknya pandai membuat origami. Mereka belajar daripada ibu. Origami yang dibuat itu dijadikan hiasan di dalam bilik mereka. Jadi teks tersebut juga murid-murid kenalah salin semula. Okey, ini murid-murid akan salin semula di sini. Begitu juga ini, murid kena salin semula ayat itu di dalam tempat yang telah disediakan. Okey, murid-murid kena salin semua ya, jangan ikut cikgu sampai di sini. Okey, itu hanya contoh daripada cikgu. Okay, sekian dan terima kasih. Cikgu harapkan murid-murid dapat ilmu yang baharu pada hari ini, iaitu cara menulis dengan kemas dan betul. Baiklah, sekian dan terima kasih.